ke-43. Tajuk mukminin sentiasa berhukum dengan hukum Allah. Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut Taurat fiha hukmullah. Dan sungguh menghairankan bagaimana mereka meminta keputusan hukum kepadamu. Kata Yahudi itu tanya hukum kat Nabi, sedangkan di sisi mereka ada Taurat yang mengandungi hukum Allah. Summa yatawallawna min ba'di dzalika, kemudian mereka berpaling pula sesudah itu. Muka surat 38. Wa ma ulaika bil mu'minin, dan sebenarnya mereka itu tidak beriman. Jadi ayat ni nak terang macam mana sindiran Allah pada Yahudi. Satu bulan tak ada pelajar kata. Tak terlalu 28. Ya? 28. Bukan 38. 28. Patut cengang semua. Kalimat al-mu'minin yang ke-25. Mukminin bebaskan diri dari sifat munafik kerana mukminin menerima balasan baik daripada Allah. Innal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billah wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin, kecuali iaitu orang-orang yang bertaubat dan mengadakan Islam. Ini maknanya ayat yang berkaitan dengan orang munafik. Orang munafik ini dalam banyak hal disaring oleh Allah Ta'ala. Sekiranya mereka bertaubat, illal ladzina tabu, mereka itu bertaubat, tak mau jadi munafik lagi. Wa aslahu, kemudian mengadakan Islam. Wa tasamu billah, dan berpegang teguh dengan agama Allah. Wa akhlasu dinahum, dan mereka itu tulus ikhlas dengan agama Allah. Dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin, maka mereka itulah golongan yang bersama dengan orang mukmin. Wa sawfa yutillah al-mu'minina ajran azima, dan kelak Allah akan memberikan kepada golongan mukminin itu ganjaran yang pahala yang besar. Mendahului ayat 146 ini ialah 145. Kalau tuan-tuan baca dalam Quran, ayat illa mula ayat, maknanya dia sambung sebelum tu. Wal asri innal insana lafi khusr. Itu kenyataan daripada Allah kan. Seluruh manusia rugi. Illa, maknanya ada ayat awal. Ayat ni kita ambil pasal dalamnya ada al-mu'minin. Jadi ayat yang awal tu adalah ayat yang berkaitan dengan munafik. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik itu pada tingkat yang paling bawah sekali. Asfala safilin, asfala, mana tingkat yang paling bawah sekali daripada api neraka itu. Walan tajida lahum nasira, selama-lamanya kamu tidak akan dapati penolong untuk mereka. Jadi dalam ayat 145 surah An-Nisa, satu gambaran yang merugikan manusia. Manusia yang mengekalkan pandangan hidup berasas kemunafikan, berpura-pura dia dengan Islam, tak bersungguh dengan Islam, adalah manusia yang rugi di akhirat. Suruh buat baik, dia bagi alasan. Suruh buat baik, dia bagi alasan. Itu ada tanda kemunafikan. Tanda kepada kebaikan. Nabi ajak perang,
Tak mau bagi alasan. Apalagi datang perang Tabuk kan. Perang Tabuk ni, apa alasan munafik? Kami takut dengan kejeritaan perempuan Nasrani di Tabuk, katanya. Dia bagi alasan. Jadi suruh buat baik, bagi alasan. Suruh buat baik, bagi alasan. Minta buat baik, bagi alasan. Ini ada tanda kemunafikan. Di dunia mungkin munafik itu mendapat keuntungan, tetapi di akhirat dia akan diazab oleh Allah, diletakkan di kerak api neraka atau neraka paling bawah. Fid darki, bilik dia, asfali, neraka paling bawah. Minta lindung dengan Allah. Ya, dalam konteks kehidupan kita, jangan ada sifat kemunafikan. Apa tanda munafik? Ayatul munafik, kata Nabi, tanda munafik itu 3. Cakap bohong, janji mungkir, kemudian kalau diberi amanah, dia khianat. Nah, mudah faham khianat tu, lompat parti. Itu senang sikit. Cerita kan tak faham, lompat parti tu khianat. Al-Maraghi menyatakan dalam tafsirnya, kenapa munafik itu diazab sedemikian rupa oleh Allah. Maknanya memang dalam konteks orang beriman, hendaklah munafik itu, sifat munafik itu dijauhi. Tak boleh ada. Ada 3 munafik tegar. Ada 1, ada sifat munafik. Dalam diri kita dia ada je benda tu. Saya ada, tuan-tuan ada, makcik-makcik ada, semua kita ada berlaku. Sama ada benda tu subur atau tidak, itu saja. Dalam konteks orang beriman, diredam kehendak-kehendak kemunafikan itu. Cakap benar, janji benar, diberi amanah, berusaha untuk memikul amanah itu. Berat usaha sampai berjaya. Hari ini tak berjaya lagi memikul amanah, besok pula, lusa pula, buat lagi sampai berjaya. Hal ini disebabkan mereka menyatukan antara kekufuran dan kemunafikan. Di samping mereka membohongi Rasulullah SAW dan orang mukmin. Mereka tak boleh pergi Tabuk tu bukan pasal takut pada wanita jelita Nasrani itu. Memang mereka tak nak pergi bantu Nabi SAW. Syekh Qutb ketika membahas ayat ini menyatakan bahawa munafik itu sejak dunia lagi bersedia untuk mendapat nasib buruk di akhirat. Dia menempah tempat. Jadi kita ni berusaha untuk mendapat keampunan Allah. Jadi bila ada usaha itu, sesekali kita terajak melanggar batas dan hak Allah. Patah balik belakang, minta ampun pada Allah. Innahu huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah tu Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Jadi ayat ni, ayat yang kita nak fokus ni, dia bahas ada munafik yang bertaubat. Macam mana kehendak Al-Quran terhadap munafik yang bertaubat itu? Illal ladzina tabu, kecuali orang yang bertaubat. Ada sifat munafik dalam dirinya, diubah menjadi orang beriman. Dia tak cukup bertaubat. Wa aslahu, hendaklah dia mengadakan islah, pembaharuan dalam hidupnya. Wa tasamu billah, dan berpegang teguh dengan tali agama Allah. Wa akhlasu dinahum lillah, dan tulus ikhlas dalam agama Allah. Allah Ta'ala menjadikan jalan keluar bagi mereka yang munafik untuk melakukan kekufuran, iaitu jalan bertaubat. Jadi taubat ni memang tabiat manusia. Rasulullah SAW bertaubat walaupun sifat dirinya maksum, bebas dari dosa.
tak buat dosa. Tapi Nabi kata dalam satu hadis, mi'ata marrah, 100 kali Nabi beristighfar kepada Allah setiap hari. Kita 3 kali tu lah, lepas semayang 3 kali. Ada tu imam 5 kali, marah tu imam. Pasal 5, orang 3 je. 5 kali 5 baru 25. Nabi 100 kali. Kita ni ada waktu formal je, waktu tak formal kita mana dia buat. Mereka terkejut. Astaghfirullah. Itu terkejut bawa istighfar. Maraghi menyatakan dalam tafsirnya bahawa ancaman siksa yang berat dari Allah ke atas golongan munafik tidak berlaku bagi mereka yang bertaubat. Siapa yang bertaubat daripada kemunafikannya, balik kembali jadi orang beriman, maka sekiranya taubat diterima oleh Allah, dia ma'al mu'minin, dia bersama dengan orang beriman. Itu sebab iman tu ditarif. Apa di iman? Apa tarifan iman? Kepercayaan, keyakinan yang meresap dalam hati tanpa paksaan. Yakin dia akan kebenaran Al-Quran dan Sunnah, hadis Nabi yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi keyakinan yang mantap itu adalah terletak dalam diri orang beriman. Hamka memberi makna taubat ialah kembali ke jalan yang benar, balik jadi orang beriman. Tidak cukup bertaubat tetapi bersungguh melakukan amal soleh. Orang munafik hendaklah segera meninggalkan segala sifat kemunafikannya, bercakap, dia dari bercakap bohong, bercakap benar, daripada memungkiri janji kepada menepati janji, daripada mengkhianati amanah kepada berusaha melaksanakan amanah. Yang terpikul pada kita ni tuan-tuan, amanah Quran, amanah Nabi. Nabi sebut dalam satu hadis, balighu anni walau ayat, sampaikan daripadaku walau satu ayat. Ini tauliah. Tuan-tuan ingat tauliah, ambil tauliah saja. Ambil tauliah kat dunia ni 6 subjek tuan-tuan. Engkau ni lulus semua, kita bukan tahu semua. Nak baca, nak telak. Betul dah lulus semua subjek, ambil pula musyafahah, temu duga. Apa soalan ditanya? Siapa nama bidan Nabi? Mana kita ingat? Saya waktu musyafahah tu doa, ya Allah, bagilah seorang senyum, jangan dia susah. Tengok mufti tengok saya, dia tanya soalan politik. Lebih aku. Apa soalannya? Jawab ustaz dia. Ni dalam perjanjian Hudaybiyah, Nabi setuju orang Mekah pergi Madinah boleh balik ke Mekah, orang Madinah pergi Mekah tak boleh balik. Saya kata ke mufti, Tan Sri, ini soalan politik, jawab je dia. Ni Nabi bagi dia dalam konteks tauliah dia atas dunia ni, itulah amanah yang kita pikul. Apa dia? Menyampaikan amanah agama kepada umat. Jadi tuan-tuan dah ngaji dah banyak dah ayat ni. Ayat Al-Mu'minin ni je dah 25 ayat. Sampaikanlah 1, 2 banyak. Ikutlah kekuatan masing-masing. Ustaz Azhar Doi 10,000 orang datang dengar ceramah dia. Saya menyanyi lah. Tuan-tuan pula katalah 2-3 orang. Jangan kira. Sebab ini amanah kerasulan.
Jangan khianati